Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan berkaitan dengan tajuk gejala LGBT di Malaysia. Kami akan menerangkan tentang isu dan juga cadangan penyelesaian masalah tersebut. Sebelum kami melanjutkan pembentangan, suka untuk kami memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Fadil. Seterusnya, Saudara Iman Munif bin Abdul Hadi, Saudara Muhammad Ilham Syafiq bin Ismail, Saudari Nur Syahirah binti Zaharul Nisam, Saudari Nurul Najwa binti Abu Bakar, dan juga Saudari Fitri Farhana binti Ahmad Daud. LGBT adalah nama singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transseksual. LGBT ini adalah tingkah laku songsang. Budaya LGBT ini sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutama apabila ia melibatkan isu berkaitan agama dan budaya di negara Malaysia. Lesbian, perempuan yang menyukai perempuan lain ataupun ada keinginan tinggi terhadap perempuan lain, ataupun ia berpakaian seperti seorang lelaki. Gay pula adalah lelaki yang menyukai lelaki lain ataupun ada keinginan tinggi terhadap lelaki lain dan suka berpakaian seperti seorang perempuan. Biseksual pula adalah orang yang suka lelaki dan perempuan ataupun orang yang mempunyai keinginan seks yang melampau-lampau. Transgender, keadaan di mana seseorang cenderung ataupun sukar untuk menentukan atau mengenal pasti mereka gender apa secara konsisten ataupun sanggup tukar jantina. Isu gejala LGBT semakin parah dan jadi di Malaysia, terutamanya dalam kalangan orang muda. LGBT ialah akronim merujuk kepada kelompok golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Yang kedua ialah isu ini sudah terang lagi bersulur melanggar hukum manusiawi dan telah mendapat tentangan hebat mengenai kebenaran diadakan di mana-mana negara. Namun, ada pihak-pihak tertentu menolak kenyataan tersebut. Pertembungan undang-undang domestik di Malaysia dengan keputusan undang-undang antarabangsa telah diratifikasikan oleh Malaysia sejak lama dan berlaku campur tangan lagi oleh Mahkamah Sivil dalam perkara yang berkait hal ehwal agama Islam di Malaysia mengenai isu LGBT. Kesannya, golongan LGBT ini memanipulasikan perundangan sivil serta hak asasi manusia untuk membenarkan perbuatan mereka. Kesan yang terakhir, kesan LGBT dalam kalangan rakyat dari segi agama adalah ancaman terhadap keamanan dan keharmonian beragama di Malaysia. Kita akan pergi kepada faktor-faktor yang menyebabkan LGBT ini terwujud di dalam Malaysia. Yang pertama adalah penganjuran program LGBT di peringkat universiti. Mereka yang membawa agenda LGBT ini tahu bahawa anak muda lebih mudah terpengaruh dengan benda-benda yang bersifat keseronokan. Jadinya, rancangan mereka untuk mewujudkan program-program bersifat keseronokan, bersifat LGBT ini, pencampuran antara lelaki dan perempuan, banyak mereka rancang untuk mereka adakan pada peringkat pelajar-pelajar universiti. Faktor yang kedua adalah pihak akhbar banyak memberi ruang dan peluang untuk isu LGBT ini diterbitkan dalam akhbar di Malaysia. Penyampaian maklumat melalui akhbar adalah bagus untuk rakyat Malaysia semua tahu berkaitan isu LGBT ini, tetapi sekiranya akhbar tidak menapis isu kandungan LGBT ini dan tidak menyampaikan maklumat secara jelas kepada rakyat Malaysia melalui akhbar, maka ramai rakyat Malaysia yang akan salah faham dengan isu-isu LGBT ini dan semakin lama mereka akan semakin
menerima agenda yang dibawa oleh pengikut LGBT ini. Faktor yang ketiga adalah keterbukaan media sosial yang sangat luas di dunia dan juga terutama sekali di Malaysia. Seperti mana kita tahu, media sosial adalah satu platform yang sangat mudah diakses oleh sesiapa sahaja, di mana-mana sahaja dan hanya di hujung jari sahaja. Jadinya pihak-pihak LGBT ini tahu berkenaan benda tersebut, jadinya mereka jadikan media sosial ini sebagai satu platform untuk mereka terus menyebarkan agenda-agenda LGBT mereka kepada semua manusia, terutama sekali rakyat Malaysia, untuk mereka lebih mudah menerima LGBT dalam diri mereka. Dan faktor yang terakhir adalah pengaruh Barat menumbuhkan persatuan LGBT di peringkat antarabangsa yang diberi nama sebagai International Gay and Lesbian Human Rights Commission. Persatuan ini lebih memfokuskan kepada mempertahankan hak asasi setiap manusia di dunia ini. Seterusnya, kesan LGBT. Kesan LGBT ini akan terdedah kepada risiko yang berbahaya seperti tingkah laku berbahaya dan masalah mental. Misalnya penyalahgunaan dadah, alkohol, pergaulan bebas, rogol, zina dan serta pelbagai banyak lagi. LGBT juga akan meningkatkan penyakit yang berjangkit seperti penyebaran penyakit yang berjangkit seperti AIDS dan HIV. Dengan itu juga perubahan sikap, misalnya kemurungan, putus harapan dan sehingga menyebabkan seseorang itu mengambil keputusan untuk bunuh diri sebagai jalan penyelesaian terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dengan itu juga LGBT juga akan meningkatkan berlakunya kes cerai dalam kalangan suami isteri dan sekaligus menyebabkan meningkatkan kes cerai dalam Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang langkah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk membendung gejala LGBT di Malaysia. Yang pertama, JAKIM telah menerbitkan modul dan manual kaunseling syari'i, manual HIV/AIDS dan melaksanakan program pemulihan kepada golongan yang terlibat dalam gejala keruntuhan akhlak dan budaya hidup songsa. Dengan adanya modul, manual dan program pemulihan ini, masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diberi kesedaran dan penghayatan tentang keburukan mereka menjalani gejala tersebut. Yang kedua ialah Seksyen 15 2F. Pegawai diberi kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan program dijalankan atau dilaksanakan. Contohnya, sekiranya pegawai tersebut menerima aduan ataupun ternampak sendiri golongan individu ataupun masyarakat sedang melakukan aktiviti yang tidak bermoral yang berkaitan dengan LGBT, pegawai tersebut boleh mengadakan sekatan ataupun menahan mereka sendiri dan membuat siasatan tentang apa yang mereka lakukan. Seterusnya, Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Pihak berkuasa agama dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan boleh buat serbuan dan tangkapan sekiranya ada aktiviti ataupun program yang berkaitan dengan LGBT untuk pendakwaan di mahkamah syariah. Misalnya, pertandingan Ratu Cantik, maknya, dan lain-lain. Yang terakhir, Seksyen 35, mengenakan denda tidak melebihi RM5.000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Langkah ini terpakai ke atas mana-mana individu yang menganjurkan atau mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan maksiat. Maksudnya, dengan adanya langkah ini, pihak masyarakat akan takut untuk melakukan ataupun mendorong orang lain melakukan maksiat ataupun mendorong mereka untuk melakukan LGBT. Sekian, itu sahaja daripada pembentangan kami. So, do you guys have any question?